Hijab terbuka. Kalau kita nak cerita tentang hijab terbuka ni, tak semua orang percaya. Yelah, ada orang percaya benda tu macam tak logik. Tapi untuk orang yang hijab terbuka ni, itu bukanlah satu benda yang boleh dibuat main. Pengalaman saya ialah saya boleh nampak benda gaib seawal usia 14 tahun. Saya pernah je pergi berubat dan tutup hijab, tapi bila dah tutup hijab, sana kacau, sini kacau, tapi kita sendiri tak nampak apa benda yang kacau tu. That's why bila hijab saya dah terbuka balik, sebab kalau kita nak tutup hijab ni, kita kena dalam keadaan diri sendiri tu yang redha untuk hijab ditutup. Tapi bila kita tak redha, benda tu boleh nampak lagi. Bila tak nampak ni, kita jadi lagi seram dan hidup dalam ketakutan. At least kalau kita boleh nampak, kita boleh tahu apa yang ada di sekeliling kita. Masa pertama kali nampak benda macam tu dekat rumah saya sendiri, masa tu tengah buat homework dan lewat malam. So, benda pertama yang saya nampak ialah lembaga hitam yang berbulu dan juga tinggi besar. Pada waktu tu saya ingatkan macam sekadar mimpi ataupun dah mamai sebab dah malam. Tapi selepas beberapa hari tetap nampak macam-macam benda. So, selepas seminggu nampak macam-macam benda, barulah saya bagi tahu mak saya yang saya nampak benda-benda macam ni. Dan pada mulanya memang mak saya tak percaya, tapi lama-lama dia terpaksa hadam benda tu, yang itu merupakan satu anugerah yang tak dapat dekat orang lain. Tak lama lepas tu baru saya dapat tahu yang ayah saya sebenarnya pun boleh nampak benda-benda macam tu. Bukan setakat tu je, pakcik saya, sepupu saya, anak buah saya semua boleh nampak. Sebab kami boleh nampak benda-benda macam tu, sekarang saya sendiri boleh merawat family dan boleh protect family sendiri. Sebabnya bila saya korek, rupa-rupanya moyang saya merupakan seorang perawat dan keturunan ibu dan ayah saya memang jenis yang boleh nampak. Benda-benda macam ni dia boleh tahu yang kita boleh nampak, tapi kalau kita melayan, kita akan kena. Macam saya tak suka melayan dan saya buat tak tahu je. Awal-awal memang rasa susah dan kekok, tapi lama-lama benda tu dah jadi biasa. Sebab tu kalau jumpa dengan orang ke apa, saya tak akan mulakan perbualan dulu. Sebab pernah terjadi bila saya bercakap dengan orang tu, orang lain tanya, saya bercakap dengan siapa?